Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atul hadithi qira'atan sahihatan. Qira'atul hadithi qira'atan sahihatan. Kamu kena dengar bacaan saya. Dengar bacaan saya. Lepas tu dengar macam mana bacaan. Selepas ni kamu boleh baca dengan baik. Kalau yang tak ada baris, yang tak tahu baris, bubuh baris. Kalau dah tahu dah, tak payah bubuh baris. Guna pensil. Dan kamu kena sediakan buku kerja hadis. Buku kerja hadis pendek. Buku pendek ya. Kena ada buku kosong. Baik, seterusnya. Ikhtisasullahi. Ikhtisasullahi bimafatihil ghaibi. Ikhtisasullahi bimafatihil ghaibi. Ikhtisas, perkataan ini dah dimelayukan, digunakan dalam bahasa Melayu. Ikhtisas, pengkhususan Allah. Bimafatihi al-ghaibi, dengan anak kunci ghaib. Maksudnya semua segala benda-benda ghaib hanya Allah saja yang tahu. Itu maksud dia. Dengar bacaan hadis dan selepas ni kamu boleh baca. Baca macam mana saya baca. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallahu. La ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Wa la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Rawahul Bukhariyu. Rawahul Bukhariyu. Kamu kena ulang sampai kamu boleh baca dengan lancar. Lagi tak boleh baca dengan lancar, ulang balik. Ulang semula, dengar betul-betul sampai kamu boleh baca. Maksud dia, An ibni Umar, an daripada ibni Umar. Bila sebut ibni bermaksud Abdullah bin Umar. Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, telah meredha oleh Allah, anhuma, daripada mereka berdua. Kalau anhuma, mereka berdua, bermaksud anak telah masuk Islam, ayah pun masuk Islam. Maknanya di sini Abdullah, Sayyidina Abdullah masuk Islam dan Sayyidina Umar pun Islam. Kalau ada sahabat lain yang dikatakan radhiyallahu anhu, Allah telah meredai daripadanya. Hu tu makna seorang, seorang makna dia yang masuk Islam, ayah dia tak masuk Islam. Tapi di sini anhuma, daripada mereka berdua, maksudnya anak dan ayah. Anak dan ayah tu dua-dua masuk Islam. Ingat tu. Kemudian hadis ni daripada Abdullah bin Umar
Abdullah bin Umar ni ambil anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia telah bersabda, maknanya Rasulullah yang telah bersabda, mafatihul ghaibi, mafatihu anak-anak kunci, al-ghaibi ghaib. Ghaib maksudnya benda-benda yang tidak boleh dicapai oleh panca indera. Panca indera kita ada 5. Kelima-lima panca indera ni tak boleh nak capai, maka itu dinamakan ghaib. Apa dia panca indera? Yang pertamanya, kalau mata tengok, kita boleh tengok, tapi dengan mata tak boleh tengok. Ataupun dengan rasa, kita tak boleh rasa. Lidah kita merasai manis, pahit, apa semua, tak boleh rasa. Lidah satu tadi, mata satu panca indera, kemudian lidah satu panca indera. Lepas tu sentuh pun tak boleh. Tak dapat dicapai dengan rasa sentuhan, maka itu tak boleh dicapai dengan panca indera. Itu dinamakan ghaib. Dan deria-deria kita yang lain, deria-deria yang ada pada tubuh kita, dapat kita rasa bau dan sebagainya, semua panca indera, deria kita ni ada 5 semua. Jadi bila tak boleh dicapai, maka itu dinamakan benda tu benda ghaib. Jadi anak kunci ghaib ini khamsun, ada 5. Kelima-lima ni la ya'lamuha, tidak dapat diketahui akan 5 perkara ini, illallah, melainkan Allah saja yang dapat tahu. Kita tak dapat tahu. Apa dia benda tu? Yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arhamu, tidak dapat diketahui ma taghidul arham, apa yang dikandungi oleh rahim, illallah, melainkan Allah. Wala ya'lamu ma fi ghadin, dan tidak dapat mengetahui ma fi ghadin, apa yang akan berlaku besok, illallah, melainkan Allah. Ini termasuk deria kita tak dapat nak tahu, tak dapat nak capai. Itu dikatakan benda tu ghaib. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, wala ya'lamu, dan tidak dapat mengetahui mata bilakah ya'til mataru ahadun, akan datang hujan kepada seseorang, illallah, melainkan Allah. Maksud di sini, makna tidak dapat mengetahui apakah rezeki kita yang kita akan dapat esok. Seseorang tu akan dapat esok rezeki dia, yang tak dapat tahu, illallah, melainkan Allah saja yang tahu. Jadi bila tak dapat tahu, itulah benda ghaib. Wala tadri nafsun, dan tidak akan dapat mengetahui nafsun, oleh seseorang itu, bi ayyi ardin, bi ayyi, di manakah, ardin, bumi, tamutu, yang ia akan mati, illallah, melainkan Allah. Maknanya sesiapa saja, dia tak akan dapat tahu dia akan mati di mana. Tak dapat tahu tu, itulah benda ghaib. Cuma yang tahu illallah, melainkan Allah sahaja yang tahu yang tu. Wala ya'lamu, dan tidak mengetahui, makna seseorang, mata bilakah taqumus sa'atu, akan berlakunya kiamat, illallah, melainkan Allah. Baik, maknanya di sini ada 5 benda ghaib. Maksud ghaib makna benda yang tak dapat dicapai oleh deria kita. Deria kita ada 5 kesemuanya.
Yang tak dapat dicapai itu dipanggilkan benda tu benda ghaib. Kemudian di sini dalam hadis ni diceritakan kepada kita ada 5 benda ghaib kita tak dapat mengetahuinya, yang dapat mengetahui hanya Allah sahaja. Deria kita semua ada 5. Tengok, pandang, tengok, lepas tu rasa, sentuhan, bauan dan sebagainya. Semua deria kita. Bila tak dapat dicapai oleh deria, maka benda tu dinamakan ghaib. Yang ini rajah daripada hadis tadi, kesimpulan hadis tadi. Di tengah kita tengok mafatihul ghaibi, lambang anak kunci. Kunci ghaib semua ada 5. Awalan, yang pertama, mataridul arhamu, semua benda yang terkandung dalam rahim, sama ada dikandung ataupun rahim kita tu akan berlaku kekurangan ataupun berlaku keguguran, kita tak tahu, yang tahu hanya Allah sahaja. Yang kedua, sanian. Yang kedua, kamu dengar juga saya sebut awalan yang pertama, sanian yang kedua, mafiradin, segala perkara yang akan berlaku pada besok, siapa pun tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Salisan, yang ketiga, mata ya'til matar, bila akan datang hujan. Rabi'an, yang keempat, ay ardin tamut, mana satukah bumi, tamut, kamu akan mati, siapa pun tak tahu. Mata taqumus sa'atu, bila taqumu akan berlaku as-sa'atu, kiamat. Ma'anil kalimatil mukhtarati, bariskan, dengar betul-betul. Kalau kamu dah pasti boleh tahu, tak payah baris, tak apa, tapi dengar perkataan betul-betul. Bila selalu dengar, kamu akan dapat sebut dengan betul. Yang pentingnya kamu boleh sebut perkataan dengan betul. Ma'anil kalimatil mukhtarati, ma'ani, perkataan ni dah dimelayukan. Kita sebut makna-makna. Al-kalimat, kalimat pun dah dimelayukan, kalimah. Al-kalimat ni kalimah ataupun perkataan-perkataan al-mukhtarati yang dipilih. Al-mukhtarati yang dipilih ataupun yang terpilih. Perkataan yang terpilih ialah al-ghaibi, ghaib. Apa maksud ghaib? Ma ghaba anil hawasi. Bariskan. Ma ghaba anil hawasi, ma segala perkara, ghaba yang ghaib, yang tak dapat dilihat ataupun tak dapat dicapai, anil hawasi, dari deria ataupun panca indera, panca indera. Taridu bermaksud tahmilu, rahim yang menghamilkan, yang tahmilu, yang mengandung. Au tanqusuhu, ataupun yang kurang daripada kandungan tu. Au tasqutuhu, ataupun yang gugur. Itu maksud taridu. Al-arhamu mawdi'a takwinil janini. Mawdi'u takwinil janin. Mawdi'u takwinil janin. Mawdi'u tempat, takwini jadi al-janin,
Janin tu dah dimelayukan perkataan tu, janin. Mana anak, kanak-kanak dalam perut tu. Kanak-kanak yang dalam perut, kejadian tempat kejadian kanak-kanak dalam perut. Maudhi' tempat takwin kejadian al-janin, janin. Kataan janin tu dah dimelayukan dalam perut. Al-mataru, al-mataru al-ma'un nazilu minas sahabi. Bariskan. Al-ma'un nazilu minas sahabi. Al-ma'u air, an-nazilu yang turun, minas sahabi dari awan. As-sa'atu, as-sa'atu yaumul qiyamati. As-sa'atu maknanya yaumu, hari, al-qiyamati, kiamat. Mu'jamu mu'jam al-kalimati, kita dah bincang tadi. Mu'jamul kalimati, mu'jamul kalimati. Saya ulang banyak kali supaya kamu boleh sebut dengan betul. Mu'jamul kalimati. Al-arabiyyu, al-arabiyyu. Al-malayuwiyyu, al-malayuwiyyu. Al-arabiyyu ghaba, ghaba. Maknanya yang tidak dapat dirasai panca indera ataupun deria. Deria yang ada pada kita tak dapat nak mencapai, itu dipanggil ghaba. Al-hawasu, hawas tu dirasai panca indera. Maudhi'a tempat letak. As-sahabu awan. Maudhi'u bukan al-maudhi'u tempat letak. As-sahabu awan. Ma'lumatun idhafiyatun, ma'lumatun idhafiyatun. Maklumat dah dimelayukan jadi maklumat. Idhafiyatun tambahan. Ar-rawi, ar-rawiyul a'la lil hadithi. Bariskan. Ar-rawiyul a'la lil hadithi. Ar-rawi, perawi. Dah dimelayukan perkataan ni. Perawi ataupun periwayat. Al-a'la tertinggi. Lil hadis, bagi hadis ini. Maksud periwayat tertinggi, maksudnya ialah orang yang mula-mula mengambil hadis itu. Ataupun macam cerita, macam kita lah, kita kata kita ada satu cerita, satu berita. Beritanya ialah apa dia? Contoh saya lah, kamu ni dapat berita kata Ustaz Abdul Rahman telah mengajar di An-Nur. Kamu orang yang pertama. Lepas tu kamu balik cerita kepada keluarga kamu di kampung. Keluarga kamu cerita kepada keluarga kampung yang sebelah. Kampung yang sebelah cerita pada kampung sebelah lagi. Cerita-cerita sampai banyak. Kemudian di antara banyak itu, siapakah periwayat yang tertinggi? Mana kamu dalam kelas ni lah yang mula-mula bawa cerita. Kamu ni lah dipanggil periwayat yang tertinggi. Baik dalam hadis kita ini, periwayat yang tertinggi ialah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar tadi ni. Sebab selepas daripada terus sampai kepada Rasulullah. Jadi yang sampai, yang dekat dengan Rasulullah itulah dinamakan periwayat yang tertinggi. Ar-rawiyul a'la. Ismuhu, bariskan. Ismuhu
Abdullahi ibnu Abdullahi Abdullahi ibnu Umar. Saya baca lagi. Umar ibnil Khattabi. Umar ibnil Khattabi. Lepas tu saya sambung lagi. Al-Khattabil Qurashiyu. Al-Khattabil Qurashiyu. Al-Adawiyu. Radiyallahu, itu dalam hak simpul-simpul itu, radiyallahu anhuma. Ismuhu, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashiyu, bahasa Quraisy, Al-Adawiyu. Al-Qurashiyu ni Arab dah. Lepas tu pula dia ada lagi etnik dia, etnik Qurashiyu. Kalau kamu pergi ke Mekah, orang Arab Quraisy ni rupa dia berlain daripada Arab biasa ni. Kalau orang biasa duduk di negara Arab, bila dia tengok orang Arab ni, dia boleh sebut, ni Quraisy, yang ni bukan Quraisy. Arab Quraisy ni dia segak orang dia. Tak nak kita kalau di sini kita tak nampak sini. Baik, kita teruskan lagi. Wafatuhu, kewafatannya. Wafatuhu, kewafatannya. Tuwuffiya, bariskan, dengar betul-betul. Tuwuffiya Abdullah ibnu Umar sanata salasatun wasab'una hijriyan. Arab, number Arab disebut angka sa dahulu, lepas tu baru puluh. Salasatun, 3, wasab'una, dan 70. Antara sa dan puluh dia ada huruf waw. Salasatun wasab'una hijriyan, hijrah. 3 dan 70. Kamu kena dengar sebutan huruf ni, kalau tidak kamu tak erti sebut. Wahuwa, dan dia, ibnu, anak. Ni angka pula ni. Sebut sa dahulu, lepas tu ada huruf waw, lepas tu sebut angka puluh. Sa dia adalah 7 sab'atun. Lepas tu puluh kena berwaw. Wa samanuna. Samanuna makna dia 80. Sanatan, tahun. Dia ni anak 87 tahun, maksudnya umur dia 87 tahun. Dia meninggal waktu umur 87 tahun. Nash'atuhu, perkembangannya ataupun pergerakan dia lah. Aslama, dia telah memeluk Islam. Qadiman, sejak awal. Qadiman tu makna dia dulu. Di sini kita terjemah sebagai sejak awal. Ma'a abihi, bersama dengan ayahnya, iaitulah Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar, kamu tahu, dia mula-mula dia pergi dengar adik dia baca Quran, dia tampak adik dia. Selepas tu dia tertarik dengan bacaan Al-Quran tu, baca Quran yang adik dia baca surah Quran tu. Lepas tu dia meluk Islam. Jadi masa dia pergi memeluk Islam, Sayyidina Umar memeluk Islam ni, yang ikut bersamanya ialah anak dia, Abdullah ni. Wahua, dan ia, masih cerita tentang Abdullah ni. Wahua, dan ia, Abdullah ni, saghirun, masih kecil. Saghirun, kecil. Dia ikut ayah dia masuk Islam tu, dia masih kecil. Kecil terang mana? Lam yablugh. Sambil tu berbaris, lam yablugh.
dia masih tidak sampai al-huluma. Al-huluma mimpi. Huluma ni makna mimpi. Maksud di sini baligh. Dia kecil, dia ikut ayah dia masuk Islam, waktu umur dia masih kecil dan dia masih belum baligh. Makna kecil lah, belum baligh ni. Wahajara, dan ia, maksudnya Abdullah, hajara telah berhijrah, ma'ahu, bersamanya, bersama ayah dia tadi. Abdullah ni dia berhijrah ma'ahu, bersamanya, bersama ayahnya, ilal madinati, ke Madinah. Pindah ke Madinah. Wa turabba, dan ia dididik, ditarbiah. Turabba ni maksudnya dididik, ni maksudnya disampaikan ilmu dan dididik, disampaikan ilmu dan beramal dengan ilmu itu dinamakan ditarbiah. Wa turabba, dan dia ditarbiah baina aknafis sahabati, di antara aknaf as-sahabah, di antara para sahabat. Maknanya para sahabat Nabi yang mendidik, mentarbiah Sayyidina Abdullah bin Umar ni. Wa fi ahdanin nubuwati, dan ahdan, dan di dalam pendidikan kenabian. Di dalam taman kenabian, itu maksud dia. Abdullah bin Umar ni dia mendapat pendidikan tarbiyah daripada para sahabat dan juga Nabi sendiri. Akhlaquhu, akhlak Abdullah bin Umar ini, kana, adalah ia, radhiyallahu anhuma, adalah ia Abdullah ini, yaqumu, sentiasa bangun, al-laila, pada malam, kullahu, kesemuanya, sepanjang malam tu, tiap malam dia bangun melakukan ibadat kepada Allah. Tu perangai Sayyidina Abdullah. Wa yulazimu, dan dia sentiasa berpuasa, tak pernah tinggal, as-siyama, puasa sunat. Dia puasa sunat, tak pernah tinggal, langsung. Hatta, sehinggalah, amarahu, telah menyuruhnya an-nabiyyu, oleh Nabi. Maksudnya sehinggalah dia tu disuruh ataupun diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu dengar penerangan saya sambil berbaris, bitakhfif, supaya dia meringankan. Sebab dia terlalu sembahyang malam, bangun buat ibadat malam, Rasulullah suruh ringankan, slow sikit, jangan terlalu kuat sangat. Meringan tu minas siyam, daripada puasa. Puasa tu jangan puasa setiap hari, kena selang-selang. Puasa sunat wal qiyam, dan bangun malam. Bukan selang bangun malam, tapi maksudnya jangan sampai daripada awal sampai habis. Tidur dulu, lepas tu baru bangun. Itu maksudnya. Baru bangun malam buat ibadat kepada Allah. Bukan sepanjang malam straight, bukan macam tu. Tapi Abdullah ni memang dia buat macam tu. Mana dia ni orang kuat ibadat, dan bila macam tu kuat puasa, maknanya dia ni merupakan seorang yang cukup hebat. Syarhul hadithi ijmalan. Bariskan, syarhul hadithi ijmalan. Bila saya suruh kamu baca, kamu boleh baca dengan sebutan yang betul. Sebab tu saya ulang banyak kali.
Syarhul hadithi ijmalan. Syarhu, perkataan ini dah dimelayukan. Syarahan ataupun huraian. Al-hadis ijmalan secara umum. Hadzal hadithu yurshiduna. Hadzal hadithu yurshiduna ilal umuril ghaibiyyati fi hayatil insani wa min tilkal umuri baik, hadha ini al hadis, hadha ni kamu dah tahu makna, tak payah tulis makna. Hadzal hadis yurshiduna, memberi petunjuk kepada kita, ila, kepada al umur, perkara-perkara al ghaibiyah. Dah dimelayukan, tak payah tulis makna. Perkara-perkara ghaib, fi, di dalam, hayatil insan, hayati dah dimelayukan, dalam hayat. Hayat ni maknanya kehidupan. Al-insan, manusia. Insan ni pun dah dimelayukan. Insan. Wamin, dan di antara tilka tersebut, al-umur, perkara-perkara, maknanya perkara-perkara tersebut. Alif, kullu mashtamalat arhamun nisa'i min dhukurin. Bariskan, kullu mashtamalat arhamun nisa'i min dhukurin wa inathin wa ma'rifati ahwalihim sa'adatan wa syaqawatan. Antara perkara ghaib yang pertama yang manusia tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Apa dia? Kullu, setiap, mashtamalat, perkara yang terkandung ataupun yang terkandung arhamun nisa, di dalam rahim perempuan. Apa dia yang terkandung dalam rahim perempuan? Yang terkandung dalam rahim perempuan, min zukurin, daripada lelaki, wa inasin, perempuan, wa ma'rifati ahwalihim, dan mengetahui situasi mereka yang ada dalam kandungan tu, sa'adatan, sama ada bahagia, wa syaqawatan, dan sama ada tak bahagia. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Yang kedua dalam hadis ni, perkara ghaib juga yang kita tak tahu, hanya Allah saja yang tahu, iaitu kullu qitrin. Bariskan, kullu qitrin ataupun kullu qatrin. Kullu qatrin minal ghaithi wa huwa sababu rizqil insani. Kullu qatrin, setiap titisan, minal ghaisi, daripada hujan. Minal ghaisi, daripada hujan yang lebat. Ghais ni makna hujan lebat. Kita tak tahu, yang tahu hanya Allah sahaja. Wahwa, dan ia, ia itu apa dia? Qatrun minal ghais, titisan hujan tadi. Sababun, merupakan sebab. Sababu rizqil insan, sebab kepada rezeki manusia. Titisan hujan, punca rezeki manusia. Kemudian yang ketiga, jim, perkara gaib yang kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Waqtu qiyamis sa'ati, waktu-waktu. Perkataan ini dari Melayu kan, tak payah tulis. Waktu qiyami, berlakunya, as-sa'ati, kiamat. Baik, seterusnya yang keempat, dal, perkara gaib dalam hidup manusia
Manusia tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Apa dia? Kullu ma yaktasibuhul insanu. Kullu, setiap, ma, pekerjaan, yaktasibuhu, yang diusahakan, al insanu, oleh manusia, fi ghadihi, pada besoknya, minal arzaqi, daripada rezeki. Maksudnya rezeki hak esok kita tak tahu, siapa pun tak tahu dia akan dapat apa, hanya Allah yang tahu. Akhir sekali, yang kelima, makanu mautil insan wa waqtu mautihi. Makanu mautul insan, tempat mati seseorang manusia itu kita tak tahu. Tempat kita mati kita tak tahu. Wa waqtu mautihi, dan waktu mati kita pun kita tak tahu. Itu ini lima huraian hadis yang terdapat dalam hadis tadi. Ada 5 isi yang ada dalam hadis kita tadi. Ma yurshidu ilaihil hadisu. Ma yurshidu ilaihil hadisu. Ma, perkara-perkara, yurshidu, yang dipertunjukkan, ilaihi, kepadanya, al-hadisu, oleh hadis. Maksudnya perkara yang kita dapat daripada hadis ini ataupun intipati hadis ini. Awalan, ataupun alif, isbatu jahlil insan an nafsihi mahma utiya minal ilmi. Isbatu, sabitnya ataupun buktinya, bukti jahli, kejahilan, al-insan, manusia, an nafsihi, mengenai dirinya. Walaupun hebat macam mana pun, sebenarnya manusia itu masih jahil. Mahma, walaupun utiya, mahma, walaupun utiya minal ilmi, ia didatangkan daripada ilmu, walaupun dia mempunyai ilmu yang tinggi, maksudnya dia tetap jahil. Ada benda yang dia tak boleh tahu walaupun tinggi macam mana ilmu dia. Itu maksud dia. Innal umural ghaibiyata, bariskan, innal umural ghaibiyata la ya'lamuha illallahu. La ya'lamuha illallahu. Sempat baris, Inna, saya ulang sekali lagi. Jadi sambil tu bariskan, inna, sesungguhnya, innal umura, sesungguhnya perkara-perkara, al-ghaibiyata, perkara-perkara ghaib. Saya ulang sekali lagi, perkara ghaib ni ialah perkara yang tak boleh dicapai oleh panca indera ataupun deria. Sesungguhnya perkara-perkara ghaib, la ya'lamuha, tidak akan dapat diketahuinya. Perkara ini tidak akan dapat diketahui illallah, melainkan Allah sahaja yang tahu. Jim, man idda'a. Kalau baca terus, manidda'a, manidda'a bima'rifatil ghaibiyati fahuwa kadhibun. Manidda'a bima'rifatil ghaibiyati fahuwa kadhibun. Man, sesiapa, idda'a, mendakwa, bima'rifati, mengetahui, al-ghaibiyati, perkara-perkara ghaib, fahuwa kadhibun, maka dia adalah dusta, bohong.
kadhibun, bohong. Jadi bila di sini, bila kamu pergi mana-mana besok, di mana-mana tempat, jumpa di mana-mana saja, kalau ada orang yang mai jumpa kita, dia nak tengok nasib, lepas tu dia bagi tahu, tak boleh percaya. Jangan percaya, bohong. Kamu kena ada sikap. Nanti bila jumpa pergi mana-mana, jumpa dengan orang, dia tengok nasib, lepas tu dia beritahu, dia teka. Kalau betul itu adalah secara kebetulan, perkara yang lepas, perkara yang akan datang, dia tak boleh tentukan dan tak boleh bagi tahu. Kalau dia bagi tahu juga, makna dia tu bohong. Tu ada, kamu kena ada sikap macam tu. Infaradallahu bima hasala fil arhami min atwaril janini. Infaradallahu bima hasala fil arhami min atwaril janin. Infarada makna ketunggalan Allah. Maksudnya hanya Allah sahaja yang tahu bima hasala, dengan perkara yang berlaku fil arham, di dalam rahim ibu, min atwaril janin, daripada perkembangan janin dalam perut ibu. Dalam perut ibu kamu tu, perkembangan tu siapa tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Allah yang tahu tentang apa yang akan berlaku tentang janin tu, perkembangan dia semua, Allah sahaja yang tahu.